Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, barisan ahli jawatan kuasanya Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat walafiat, amin insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan ustaz, ya marilah kita sama-sama mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa ustaz bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Apa khabar semua? Kita tengok ya, sahabat-sahabat yang berada di Facebook, Ani Faiz, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat, Waalaikumsalam ya, Siti Hajar, Nur Melissa ya. Seterusnya ada Zalila Mat Yusuf ya, Samsiah Saleh. Terima kasih. Tidak juga kepada Normadiah binti Jamil dan seluruh yang baru saja bersama dengan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada hari ini kita ber-FB Live anjuran Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, membicarakan sambungan topik yang hangat di pasaran, iaitu apa dia? Iaitu nak bahagia senang je. Ini dia. Jadi jangan lupa untuk tekan button share. Kita tekan button share dalam masa Ustaz tengah ceramah. Sumbangan Ustaz memberi ceramah, sumbangan anda adalah untuk menekan button share. Kita viralkan, kita kongsikan seramai mungkin di grup WhatsApp, di grup Facebook dan di timeline masing-masing, supaya ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Kita yakin dan percaya ramai hari ini yang gundah gelana, gelisah, tidak bahagia. Jom hari ini kita dapatkan penyelesaian. Macam mana nak bahagia? Tajuk kita pada malam ini, nak bahagia senang aja. Jom sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum Ustaz mulakan di ruang komen, pertama sekali minta sahabat-sahabat untuk laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear. Kalau clear boleh laporkan Banting clear ataupun tidak, Negeri Sembilan clear ataupun tidak, di ruang komen. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat kongsikan juga ucapan alhamdulillah. Ini dia. Kongsikan sebanyak-banyak alhamdulillah. Kerana apa dia? Kerana pada malam ini Allah pilih untuk kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak membicarakan tentang nak bahagia senang saja. Dan kita nak kenal pasti apakah punca yang menyebabkan kita tidak bahagia. Dan insya-Allah yang rajin boleh sambil-sambil dengar live, sambil-sambil share, sambil-sambil penuhkan ruang komen dengan love. Boleh juga sambil-sambil tuliskan nota. Insya-Allah Ustaz akan Ustaz akan kupaskan tajuk pada hari ini, iaitu nak bahagia senang aja. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dah makan ke belum? Yang belum makan boleh sambil-sambil makan, tak ada masalah. Izinkan Ustaz isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz sekarang live di udara di Sungai Buloh, Selangor ya. Baik. Yang pertama, cara untuk kita nak dapatkan kebahagiaan. Kita perlu memahami bahawa hidup ini adalah tempat ujian. Maka kadang-kadang Ustaz, saya hidup ni nak bahagia. Tetapi kenapa Allah Taala uji saya dengan ujian yang besar? Misalnya kita hilang tempat bergantung, kematian ayah, kematian suami. Seluruh kita bergantung dengan apa dia? Kita bergantung dengan telefon yang mahal. Rosak Ustaz. Saya bergantung dengan laptop. Rosak Ustaz. Saya bergantung dengan internet. Tak ada line Ustaz. Line macam siput. Apakah sebenarnya yang berlaku? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kala Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala Allah Ta'ala hilangkan tempat pergantungan kita. Kerana kerana Allah Ta'ala nak beri kita satu isyarat bahawa yang mana tempat pergantungan yang sebenarnya yang perlu kita letakkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sahabat yang kita berkawan daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, masuk universiti, sekarang dah tak bersahabat dah Ustaz. Dah krik-krik dah, orang muda kata. Kerana Allah Ta'ala nak sedarkan kita bahawa tempat pergantungan sebenar kita adalah Allah. Ini dia. Sebab itu ujian ni kadang-kadang kita kena betulkan cara fikir. Islam datang membetulkan cara fikir kita. Bila kita dapat memandang dengan fikiran yang betul, maka kita akan kita akan menjadi orang yang tenang, orang yang bahagia. Contoh kalau kita tengok ada orang yang mana dia Ustaz, dia boleh tenang. Dia tak solat, dia boleh tenang. Macam mana dia boleh tenang? Dia hisap dadah Ustaz, dia hisap ganja Ustaz, dia minum air ketum Ustaz, dia boleh tenang. Tenang macam mana tu? Itu terlalu tenang sangat sampai nak mati dah tu. Itu ketenangan yang dibuat-buat. Maka maka ketenangan itulah ketenangan yang palsu. Ada orang yang makan yang makan pil binatang. Makan pil anjing, makan pil haiwan, nak bagi nak bagi dia hilang masalah-masalah. Supaya dia boleh lupa masalah dia.
Ya, habis lepas tu memberi mudarat yang lain kan. Mungkin dia akan memberi implikasi pada sakit jantung dan sebagainya, dah mati pula. Yang mana itu ketenangan yang fake. Kita nak ketenangan yang sebenar, yang datang pada hati yang bersih, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat? Jom kita sama-sama kita bincangkan pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pertama sekali Ustaz nak sebut tentang bahawa Allah Taala ambil tempat pergantungan kita. Kalaulah sebelum ni tempat pergantungan kita mencari rezeki adalah contohnya apa dia? Kita bekerja kilang terpaksa tutup, dah tak ada tempat pergantungan dari sudut kewangan kita. Ataupun suami kita meninggal COVID-19, hilang tempat pergantungan kita. Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa kita perlu meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia? Sebab dunia adalah tarbiyah. Untuk apa dia? Supaya kita tak terbiar, supaya kita dapat terbiar. Sebab kita besok meninggal dunia, tak ada lagi suami kita, tak ada lagi anak-anak kita, tak ada lagi yang namanya emas kita, telefon kita, wifi kita, internet kita. Semua yang kita gantungkan selama ini, yang kita rasa macam kita boleh selesa. Bila panas ada aircon, bila panas ada kipas, bila misalnya boring kita boleh main game, kita boleh calling, boleh main Ome TV, dan boleh bermacam lagi berhibur dengan hiburan yang ada. Boleh tengok Netflix, boleh tengok TV, boleh kacau jiran sebelah. Yang mana esok satu masa bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan di pembaringan. Allahu Akbar. Masa malaikat maut datang, semua gelabah. Semua terkejut ni. Sebab apa dia? Sebab rupa-rupanya kematian adalah pemutus segala nikmat yang kita kecapi saat ini. Allah Ta'ala ambil sikit ni. Allah Ta'ala ambil yang mana sebelum ni kita boleh jumpa kawan kita, ada duit lebih, boleh pergi Cameron Highland, pergi United Kingdom, boleh pergi Turki, boleh pergi Mesir, boleh pergi Jordan, boleh pergi jalan sana, jalan sini, ke sana, kemari, ke sana. Allah Ta'ala tarik satu tu, Allah Ta'ala nak beri peringatan. Ini baru satu. Bila meninggal dunia, semua tempat bergantungan kesenangan kita akan terpadam. Masa tu kita sedar kita tak ada punca lain melainkan pergantungan pada Allah Ta'ala. Allah nak ajar kita kat dunia lagi, apa-apa masalah, apa-apa problem, bergantung pada Allah. Sebab ada satu masa yang mana yang mana kita tak boleh lagi bergantung kepada internet, wifi dan semua sebagainya, hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ujian supaya kita meletakkan pergantungan sepenuh pada Allah. Kerana kerana supaya kita sentiasa kuat dan semakin kuat. Ini dia. Jadi dah dapat jawapan belum? Sebab apa Allah Ta'ala ambil tempat pergantungan kita, ayah kita, mak kita, adik kita, telefon kita, Allah ambil. Supaya kita supaya kita kuat. Ini dia. Sebab dunia tidak kekal. Tak ada yang kekal. Siapa yang bergantung kepada isteri-isteri akan meninggal dunia. Siapa bergantung kepada suami-suami akan meninggal dunia. Siapa yang bergantung kepada manusia akan tinggalkan kita. Mana dia yang kekal? Yang kekal adalah Allah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ambil satu ni supaya kita bergantung harap pada Allah Ta'ala. Itu number one. Ini dia. Okey, jelas? Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena bahagia sebab Allah Ta'ala telah lahirkan kita dengan segala yang kita perlukan. Segala yang kita perlukan. Ini dia. Allah Ta'ala jadikan kita sempurna, sebaik-baik manusia. Pertama sekali kita bersyukur sebab Allah Ta'ala tak jadikan kita Doraemon. Allah Ta'ala tak jadikan kita Ultraman, kayu-kayan, batu-batan. Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Bila Allah Ta'ala jadi manusia, Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baik ciptaan. Ini dia. Kalau tak percaya, pergi zoo. Mana pergi tengok beruk, letak sekat sebelah kita, mana lagi handsome, mana lagi lawa, beruk ke kita? Of course lah kita, Ustaz. Nampak tak? Pertama sekali Allah Ta'ala bila jadikan kita yang macam-macam ni, ada yang buta, ada yang tempang, ada yang patah kaki, ada tak lalat kat sini, ada apa yang namanya lesung pipit dekat sini, ada yang mana dia sengau, macam-macam kekurangan, macam-macam kelebihan. Allah Ta'ala jadikan itu adalah untuk survive, untuk keperluan sepanjang dia hidup di dunia. Ini dia Allah Ta'ala jadikan.
Ya, Allah Ta'ala jadikan dia sekolah kat mana, dia tinggal kat mana, duduk di Putrajaya ke, duduk di Negeri Sembilan ke, duduk di kampung ke, duduk bandar ke, Allah Ta'ala lahirkan, letakkan seseorang itu sesuai mengikut kemampuan dia. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak boleh dibebani seseorang itu melainkan sesuai mengikut kemampuan dia. Maknanya, bila Allah Ta'ala jadikan kita sesuai dengan segala keperluan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ikut apa yang sepatutnya kita perlu. Ya, kita nak apa yang kita mahu. Nak duit banyak, nak telefon banyak, ya, nak pasangan ramai, ya, nak kawan ramai. Tapi Allah Ta'ala tahu apa keperluan kita. Maka Allah jadikan komplit, perfect, sempurna mengikut keperluan kita. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya tak ada sebab untuk kita menyesal dengan hidup kita. Kenapalah ustaz saya dilahirkan di bawah jambatan? Kenapalah saya dilahirkan anak luar nikah? Kenapalah saya dilahirkan perempuan? Kenapa Allah tak jadikan saya lelaki? Dah jadi pondan pula. Ya, tukar jantina pula. Jangan. Allah Ta'ala jadikan kamu ni sesuai. Kenapa saya dilahirkan di kampung, kenapa tak dilahirkan di bandar ustaz? Yang bandar pula, ya Allah ustaz, kenapalah saya duduk di bandar yang berjam-jam ni, kenapa tak lahirkan saya di kampung? Jangan. Allah Ta'ala tahu keperluan kita. Allah Ta'ala tahu posisi kita ini sesuai di mana dan ada manfaat dia. Kalaulah najis, ya, ada dia punya manfaat dia. Boleh jadi baja. Takkanlah kita manusia, ya, yang mana kita ini, ya, sebagai khalifah, dia tak ada manfaat. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang ada di dunia ini main-main, suka-suka. Tak. Semua ada dia punya manfaat, semua ada tujuan, semua ada objektif dia. Ini kita perjelas. Maknanya apa dia? Ya, yang kedua ni Ustaz kata, kita telah dilahirkan dengan segala yang diperlukan dan Allah masalli ala sayyidina kita. Maknanya tak ada sebab untuk kita menyesal di atas kehidupan yang Allah Ta'ala berikan pada saat ini. Jangan menyesal. Jangan rasa macam, kenapa aku diciptakan? Kenapa aku dilahirkan? Jangan. Ya, kenapa Allah Ta'ala tak matikan aja aku dalam perut ibu? Kalau lah macam ini gayanya, kalau macam gini kehidupan saya punya sengsara macam ini, ya, saya dah kahwin ditinggalkan suami, ya, saya dengan mak ayah pula bercerai. Kalau lah begini seksa ustaz, saya tak, kalau boleh saya tak nak hidup. Jangan fikir macam tu, tak baik. Ya, kita kenapa dia sedar Allah Ta'ala jadikan ini ada manfaat. Allah Ta'ala jadikan kita ini mengikut kesempurnaan dan kesesuaian kita, dan jangan berputus asa di setiap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, kemudian tugas kita sebagai hamba adalah untuk apa dia? Untuk menerima seadanya, bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini dia. Ya, sebab apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebahagiaan ini, ya, dia bukan datang kepada mesti kena duit banyak, mesti kena rumah besar, tak. Ya, kebahagiaan ini adalah pada, ya, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala sebut dialah Allah, ya, yang mana menurunkan sakinah, ketenangan, ya, pada hati-hati orang mukmin. Orang mukmin bukan tidak diuji, tetapi orang mukmin dia sabar, dia tabah, dia kuat, dia strong, ya. Dia memandang dengan pandangan yang betul, bersangka baik pada Allah Ta'ala, ya. Betulkan cara fikir. Islam hadir, ya, membetulkan cara fikir kita. Rupa-rupanya ustaz, saya selama ni salah. Saya anggap bahawa hidup saya ni hina, hidup saya ni kosong, tak ada apa-apa, ya. Rupa-rupanya hidup saya ni mahal, ya. Sebab apa kamu rasa macam tu? Sebab saya mula menghargai, mula mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri saya. Bila saya tengok batu-batu, bila saya tengok pokok-pokok, syukur saya jadi manusia. Bila saya tengok, ya, orang lain ada yang mati, ya, lalu ditanam dalam keadaan ada yang dibakar dulu, ada yang mana dibekukan, syukur saya dilahirkan dalam keadaan Islam agama yang sempurna. Ya, bila kita belajar bersyukur, maka kita akan melihat keindahan demi keindahan. Jadilah sebagai mata lebah yang sentiasa memandang keindahan
manisnya madu pada bunga-bunga itu. Janganlah menjadi mata lalat yang sentiasa melihat taib, melihat najis, melihat keburukan, melihat kesilapan, memandang negatif dalam apa ju sudut. Jangan. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita bersedih sebab apa? Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tahzan innallaha ma'ana. Ini dia. Ada dalam lagu kan? La tahzan innallaha ma'ana. Ini dia. La tahzan, jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Bila Rasulullah dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, apabila tanya wahai Muhammad tentang aku, katalah sesungguhnya aku ni sangat dekat. Allah Taala ni terlalu dekat dengan kita. Ini dia. Sebab itu orang mukmin dia tidak rasa bersendirian. Bila dia seorang-seorang PKP kan, bila kita tanya orang yang lawau walaibau walahwa yang mana wazina dekat, yang mana dekat dunia ni dia kejar yang namanya apa? Lawau. Benda-benda lara, perhiasan, kesenangan. Bila tanya, kau boleh duduk ke dekat dalam kereta seorang-seorang, duduk rumah seorang-seorang? Boleh. Dekat kereta ada macam-macam tau. Ada Michael Jackson, ada Lady Gaga, ada macam-macam lagi. Dia apa dia? Lagu-lagu yang menemani dia. Bila tengok, kau boleh ke duduk seorang-seorang rumah? Boleh. Aku ada main Ome TV, Ome TV boleh berinteraksi dengan satu dunia. Sebab tu aku tak boring. Kau boleh duduk seorang-seorang kat rumah? Boleh. Aku main game PUBG Mobile Legend. Main Facebook, main TikTok, main Instagram. Hiburan-hiburan itu yang mana apa dia akan lenyap. Itu adalah fake hiburan. Kita tidak akan dapat ketenangan yang abadi. Ketenangan abadi apabila saat mana kita berseorangan, kita tak pernah rasa pun kita sendiri, sebab ada Allah bersama dengan kita. Hati kita sentiasa ingat Allah, sentiasa zikrullah. Ini orang yang hebat. Dia tidak ada pernah rasa bersendirian walaupun di mana mereka berada. Sama ada secara berseorangan ataupun beramai-ramai. Sentiasa hatinya tenang, kuat kerana Allah bersama dengan dia. Ini kan orang-orang yang mana dia belum diisi dengan tauhid, keimanan. Pergi tandas nak minta teman, takutlah nanti ada momok, ada hantu. Ini dia. Tapi orang yang mana dia dah ada kekuatan iman, dia tahu dia pergi tandas tu dia tak keseorangan, dia ada Allah yang menemani dia. Yang mana apa dia, setiap sesuatu tidak akan memudaratkan dia tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dia firman Allah Taala itu? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kuasa melainkan dengan apa dia? Dengan kemampuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya makhluk-makhluk tak boleh mudaratkan dia. Buat apa dia nak takut, buat apa nak bimbang? Ada duit tak boleh beri dia bahagia, dan juga tidak boleh beri sengsara. Apa-apa juga pun, kahwin tak boleh beri bahagia dan sengsara. Makian dan pujian tak boleh mengubah apa-apa. Ada duit tak ada duit, ada keluarga tak ada keluarga, ada kahwin tak kahwin, ada anak tak ada anak, ada boleh makan tak ada makan, semua tak boleh mengubah diri dia. Kenapa dia? Kerana dirinya ada kekuatan, dirinya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pergantungan yang hebat, yang mana apa dia, tawakalnya, hubungan dengan Allah Taala kuat. Ni yang kita nak. Sahabat-sahabat yang baru saja bersama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita tengok sahabat-sahabat yang berada di Facebook, Fatimah Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad, Rohana Majid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khairul Takaful Ikhlas daripada surah At-Taqwa, Teluk Panglima Garam Banting, hadir jelas alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat yang saja baru bersama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tekan button share, kita share, kongsikan seramai mungkin insya-Allah. Sambil-sambil kita kita berlive ini, sambil-sambil kita kongsikan, mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya Ustaz nak kongsikan macam mana nak bahagia. Senang je. Jom kita sama-sama belajar pada malam ini. Yang ketiga, kita janganlah mengejar kesempurnaan. Yang ketiga, nak bahagia jangan kejar kesempurnaan. Sebab sempurna ni hanya ilusi saja. Hanya ilusi yang mampu menipu. Manusia ni mana yang kejar kesempurnaan, memang dia hanya buat perkara yang sia-sia. Mustahil manusia akan mendapat kesempurnaan. Sempurnaan, kamal, kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya manusia ini, dia tidak akan dapat memiliki sifat sempurna, hanya khayalan. Habis tu Ustaz, saya tengok kat filem, filem tu menipulah.
filem berlakon. Kita tengok kan orang tu bercinta, dia daripada start movie sampai habis, ya, sweet manja. Tak ada pergaduhan. Kita rasa besok bila kahwin macam tu lah. Tapi bila kahwin tak macam tu pun. Sebab itu lakonan. Ya, kalau kita tengok kan, ya, kita tengok kalau filem ni, orang kaya-kaya, ya, tengok orang kaya-kaya bahagia, ada kereta besar, rumah besar, bahagia. Itulah ilusi, itulah tipu daya. Yang mana kita sangka nak bahagia kena ada rumah besar, nak bahagia kena kahwin, nak bahagia kena ada anak, nak bahagia kena apa lagi? Kena ada yang namanya harta banyak, nak kena bahagia kena ada jawatan. Kita tertipu dengan ilusi. Kesempurnaan kita tidak akan mampu capai. Yang boleh kita kejar adalah mengejar kebaikan demi kebaikan, meningkatkan prestasi kebaikan dalam kehidupan kita. Kesempurnaan mustahil untuk kita dapat. Ini dia. Siapa-siapa yang mengejar kesempurnaan, maka dia akan mendapatkan timbunan kekecewaan dalam dirinya. Sentiasa rasa kecewa. Sebab dia nak perfect ni. Dah atur macam-macam, meeting dah 20 kali meeting, ya. Bajet dah macam-macam, ratus ribu bajet dah keluar. Tapi bila dah rancang, dah buat semua, berlaku kelompangan, berlaku yang namanya yang mistik, kesilapan. Ketika itu dia menjadi kecewa. Sebab apa dia? Sebab yang diharapkan adalah kesempurnaan. Ini dia. Sebab itu jangan kejar kesempurnaan. Kejar yang namanya apa dia? Kejar yang namanya, ya, kita nakkan kebaikan. Kita nakkan pandangan Allah Ta'ala. Kita buat sehabis baik, semampunya, ya. Selepas itu serah pada Allah lah. Allah Ta'ala boleh jadikan, walaupun kita buat biasa-biasa, tapi boleh jadi lebih baik. Dan Allah Ta'ala boleh jadikan, dah buat yang sempurna kononnya, tapi tak sempurna. Itu rasa Allah Ta'ala kan. Ini dia. Sebab itu jangan stres-stres. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, ya. Siapa-siapa yang mana dia tertipu dengan lakonan manusia, ya, dengan kita tengok bahawa, ya, orang lain boleh sempurna, ustaz. Tak, itu hanya yang kita lihat, ilusi saja. Tapi yang hakikatnya tak ada dekat dunia ni manusia yang namanya sempurna, ya. Pada luaran perfect. Ya, sebab apa dia? Sebab hanya pada mata kasar. Kita tengok ustaz, orang tu bisnes maju ustaz, ya, hebat ustaz, bahagia ustaz. Tengok orang tu kahwin, bahagia ustaz, anak ramai ustaz. Itu yang kamu nampak. Hakikatnya, macam mana kamu yang dibebani, dihujani dengan ujian, begitulah orang lain. Cumanya kadar ujian, cumanya jenis ujian berbeza mengikut individu. Saya nak tanya sahabat-sahabat yang menonton saya sekarang ni, ada ujian tak sekarang? Ada ustaz. Macam itulah orang lain. Janganlah kita rasa macam, ustaz, saya rasa saya seorang je lah diuji ustaz. Saya rasa saya seorang je lah diuji. Saya tak tahan lah ustaz dengan anak saya main PUBG, Mobile Legends daripada malam sampai pagi. Dengan dia pergi sumpah seranah, sebut semua binatang kat zoo ustaz. Please lah ustaz, saya dah tak tahan lah, ya. Awak ingat awak seorang diuji. Ada orang yang mana 20 tahun, 30 tahun kahwin tak dapat anak, ya. Mereka diuji dengan tak ada anak. Awak diuji dengan ada anak. Ini dia. Ada orang diuji dengan berbagai-bagai ujian. Dan apa yang perlu adalah kita apa dia? Mencari jalan, terus bersabar, berusaha, menyelesaikan masalah, menyerahkan pada Allah Ta'ala. Setelah berusaha, setelah berdoa, berikhtiar, ya, hasil itu nombor 2. Nombor 1 ikhtiar. Kerana yang memberi hasil tu Allah. Allah boleh memberi hasil walaupun tanpa berusaha. Ini adalah dia punya matematik dia. Matematik kita 1 tambah 1 2. Ya, tapi pada Allah boleh jadi 1, tapi boleh jadi 10 pun boleh. 1 tambah 1 boleh jadi 20. 1 tambah 1 patutnya 2. Tapi pada Allah 1 tambah 1 boleh jadi 20. Ini dia. Sebab apa dia? Inilah kuasa Allah Ta'ala. Ya, kita rasa kita bagi sumbangan pada matematiknya berkurang, tapi Allah boleh ganti kan. Ni matematik Allah. Matematik kita, logik kita memanglah macam tu. Itu dia. Sebab itu Islam bukan agama logik. Islam, ya, bukan agama logik semata-mata. Islam agama wahyu. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, habis ustaz, macam mana ustaz kalau kita ni tak sempurna? Kita kena terimalah. Kita ni ada cacat celah, kita ni ada kekurangan, ya. Kita kena terima hakikat ini supaya kita boleh berlapang dada, kita boleh baiki setiap kekurangan. Sebab apa kita tak boleh sempurna ustaz? Sebab apa saya sentiasa buat dosa, buat kesilapan, kekurangan? Sebab kita manusia. Sebab kita hamba. Kalau kita Tuhan, kita perfect. Sebab kita manusia, kita hamba. Sebab itu kita ada kekurangan demi kekurangan yang sentiasa melakukan kesilapan. Supaya kita sedar diri, kita ni ada kekurangan.
dan ada peluang untuk kita sentiasa baiki diri. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berusaha menginginkan kebaikan, bukannya berusaha ya untuk apa dia kita dapat kesempurnaan. Mustahil. Ya, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok rakan di Facebook ya. Ada ada Mar daripada UKN ya. Kemudian Faizal Raza ya, kemudian Anis Zulaikha Razali ya. Dan juga Nurul Faizura dan juga sahabat-sahabat yang lain yang baru saja bersama. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tekan button share, insya-Allah kita berkongsi. Tajuk kita pada malam ini, nak bahagia senang je. Bagaimana Ustaz? Jom kita sama-sama kongsikan. Kita dah ada topik sekarang, topik yang ketiga iaitu nak bahagia adalah kita jangan mengejarkan kesempurnaan, kerana kesempurnaan ini hanya ilusi. Hanya milik Allah Ta'ala. Kamal, kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan yang sebenar adalah apa dia di syurga nanti. Milik Allah. Ya, yang mana di dunia ini kita kena terima bahawa kita ada kekurangan, kita ada kelemahan yang kita sentiasa boleh ada ruang peluang untuk baiki dan terus baiki. Sebab itu orang yang tidak maju adalah orang yang sentiasa menyalahkan orang lain, sebab dia rasa dia perfect kan, dia tak ada buat salah kan, dia sentiasa betul kan, jadi dia sentiasa salahkan orang lah. Bila ada berlaku apa-apa, ni salah dia, ni salah dia, ni dia salah dia, salah dia. Orang yang sentiasa menyalahkan orang lain, dia tak ada ruang dan peluang untuk baiki diri dia, sebab yang dia nampak salah tu orang. Tapi kalau orang yang mana dia banyak menyalahkan diri dia, dia ada ruang untuk dia baiki diri dia. Orang yang sentiasa menampak salah orang, dia tak akan nampak salah diri dia. Orang yang sentiasa nampak salah diri dia, dia tak sempat, dia tak ada ruang, peluang untuk melihat salah orang. Ini dia. Tanya diri kita, kita banyak nampak salah orang ke salah diri kita? Siapa yang memberi jawapan, Ustaz saya banyak nampak salah orang, maknanya awak telah menutup ruang untuk melihat kesalahan diri sendiri. Ustaz, saya banyak melihat salah diri saya. Betul tak yang awak tak sempat nak melihat salah orang? Betul Ustaz. Sebab saya tengok dosa saya terlalu banyak, dan saya rasa peluang hidup saya yang berbaki ini adalah untuk saya baiki diri saya. So, sebab itulah saya tak sempat nak tengok kesalahan orang lain. Sebab hari-hari saya sibuk tentang nak baiki diri saya. Ini hebat. Hidup adalah untuk apa dia? Untuk baiki diri. Habis Ustaz, kalau saya baiki diri saya, orang lain macam mana? Di saat kita baiki diri kita, kita akan menjadi contoh teladan yang baik bagi orang di sekeliling kita. Kalau kita sebagai ibu, kepada anak-anak. Kalau kita anak, kepada adik-beradik yang lain, kepada mak ayah. Kalau kita sebagai individu di sebuah kawasan, kita akan jadi contoh kan kepada jiran-jiran yang lain. Maka itu juga telah berdakwah. Inilah dakwah yang paling mahal, yang dikenali sebagai dakwah bilhal. Dakwah yang dipertontonkan, ditunjukkan melalui apa dia? Teladan. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya yang keempat, nak bahagia macam mana Ustaz? Baik, seterusnya kita adalah apa yang kita fikirkan. Yang keempat, kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalaulah sesuatu itu kita fikirkan senang, mudah, dia akan jadi mudah. Kalaulah sesuatu itu kita fikirkan susah, dia akan menjadi susah. Bila dalam apa-apa yang berlaku kita tengok, kenapa orang lain boleh buat? Kita tengok, kalau dulu kan kita tengok masa kita sekolah rendah dulu, kita nak ambil UPSR susah kan? Bila sekarang kita dah apa dia? Kita dah lalui. Bila orang tanya, boleh ke? Awak masa tu boleh ya awak buat melalui UPSR, SPM, SRP, PT3? Boleh. Sebab apa dia? Sebab mudah je. Sebab apa dia? Sebab benda tu dah lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita ada mindset bahawa kita boleh buat. Sebab sesuatu perkara dalam kehidupan kita ini adalah mengikut apa yang kita fikirkan. Sebab apa orang takut nak pergi tandas? Sebab apa orang takut nak pergi nak keluar malam gelap-gelap macam tu? Sebab dia rasa dia ada hantu, dia rasa dia takut seorang-seorang. Sebab dia fikirkan dia takut. Kalau dia fikir dia berani, dia boleh buat. Ini dia. Sebab itu sesuatu itu adalah mengikut apa yang kita fikirkan. Itu dalam satu sudut, dalam sudut kebaikan. Kenapa kita ada sekarang ni dalam majlis ilmu? Sebab Ustaz, saya rasa saya boleh untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Maka kita ada sekarang dalam majlis ilmu ini. Sebab apa kita kadang-kadang tak boleh duduk dalam majlis ilmu ni? Sebab dalam fikiran kita mesti kena tengok yang namanya apa dia? Olimpik. Kita mesti kena apa dia? Tengok TikTok. Maka kita ada kat TikTok sekarang. Dialah dalam hidup ni apa yang kita fikirkan. Kenapa awak berada dalam majlis ilmu? Sebab yang saya fikirkan Ustaz, inilah bekalan untuk saya nak tambah ilmu saya, supaya saya dapat satu suntikan motivasi, meningkatkan
tingkatan keimanan, tingkatkan amal, ya. Sebab itu saya ada dalam majlis ilmu ini. Nampak tak? Hiduplah tentang apa yang kita fikirkan dan yang kita sangkakan. Kalau kita banyak bersangka baik pada orang, dan lebih-lebih lagi bersangka baik pada Tuhan kita, yakni Allah, ya, maka apa dia? Maka kebaikan yang banyak akan berlaku pada diri kita. Dan banyak dalam kehidupan kita ni kan, banyak sangkaan-sangkaan yang buruk yang menghalang kebaikan itu datang. Ya, contohnya kita boleh pergi jauh sebenarnya. Ya, dalam kehidupan kita ni kita boleh pergi jauh. Kita boleh masuk universiti, tapi kita sangka, kawan tak masuk universiti ke? Saya rasa tak boleh lah. Nampak tak? Hidup tentang apa yang kita fikirkan. Sesuatu yang difikirkan mudah akan menjadi mudah. Sesuatu yang menjadikan susah, sesuatu yang kita fikirkan susah, dia akan menjadi susah. Ini dia. Sebab itu betulkan cara fikir kita. Dia sangat penting. Kerana hidup ni 3 elemen penting dalam hidup. Yang pertama, ya, akal. Kita kena betulkan kita punya cara fikir kita. Fikir dengan fikiran yang positif. Yang kedua, ya, kita kena betulkan apa dia? Hati kita. Hati ni roh. Ya, kita kena bersihkan daripada dosa, ya, kita kena keluarkan, ya, anasir-anasir hasad, dengki, ya, nak riak, takabur, sombong. Ini hati kita. Yang ketiga, jasad kita ni. Kesihatan jasad kita. Kalau sakit tak boleh nak buat ibadah. Tapi kalau kita beribadah mempunyai hati yang buruk pun tak betul. Ya, sebab apa dia? Sebab ada hasad, dengki ataupun ada riak, takabur. Kalau kita sihat, kita dah beribadah dah ni, ya, tapi mempunyai cara fikir yang tak betul. Sikit-sikit nak salahkan orang. Kau ni bid'ah, baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Kau zikir 10 je. Kau zikir buat korban kat mana? Buat korban dekat luar negara. Kan dalam negara kan banyak lagi orang yang susah, kenapa bagi kat luar negara? Ni, kalau tak betul kan cara fikir kita, pun tak selesai juga. Jadi 3 elemen ni penting, ya, dalam diri kita. Akal, ini dia. Kemudian hati kena jaga. Kemudian kita punya fizikal kita. Tidak mungkin kita boleh beribadah dengan baik kalau kita sakit, ya. Tidak mungkin juga ibadah kita boleh baik sekiranya cara fikir tak betul, dan tidak mungkin juga kebaikan itu datang kalau hati kita kotor. Kebaikan kena datang daripada hati yang bersih. Ikhlas, nampak tak? Sabar, ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam kita, ya, diuji dengan ujian, ya, sabar ketika mana apa dia, ya, kita menahan diri daripada melakukan maksiat. Ni 3 elemen penting, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang berkongsi, ya, Wani Olive ke apa saya nak sebut. Ya, kemudian sahabat-sahabat lagi yang bersama dengan kita, ya, Anis Zulaikha Razali, ya, Zulkifli Mahadi, ya, Nur Melissa, dan sahabat-sahabat yang saja baru bersama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tajuk kita pada malam ini iaitu nak bahagia. Senang je, tekan button share, kongsikan, ya, banyak insya-Allah manfaat yang kita akan dapat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Sekarang ni kita di tangga yang keempat, iaitu membicarakan tentang apa yang kita fikirkan. Dalam sebuah hadis qudsi, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, aku, yakni Allah, berdasarkan kepada sangkaan hamba-Ku. Ini dia. Contohnya dalam bab doa. Kalau kita sangka Allah Taala boleh makbulkan, insya-Allah Allah boleh makbulkan. Tapi kalau kita sangka Allah boleh makbulkan ke? Kita sendiri tak yakin dengan Allah, macam mana kebaikan tu nak datang. Ini dia. Sebab itu kita kena apa dia? Meletakkan sangkaan yang baik pada Tuhan kita, yakni Allah. Ya, jangan kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila Allah Taala jadikan kita sesuatu kemalangan, ya, kecitaan, ya, Allah Taala jadikan kita apa lagi, ujian, sangka baik dengan Allah Taala. Allah nak bagi kebaikan, Allah nak ganti yang lebih baik, Allah nak ganti yang lebih baik. Ini cara kita berfikir, ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita adalah apa yang kita fikirkan. Apa yang saya nak perlu fikirkan, Ustaz? Banyakkan fikir yang positif. Yang pertama. Yang kedua, buang fikiran negatif. Yang ketiga, sabar dan yakin dengan janji Allah. Apa maksudnya? Setiap yang Allah Ta'ala berikan ujian-ujian ini, Allah dah janjikan kan? Allah Ta'ala sebut wabashiris sabirin, beri berita gembira pada orang sabar. Allah Ta'ala nak bagi apa? Allah nak gantikan kesusahan ini dengan syurga. Sabda baginda Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Dalam kehidupan ini berbagai ujian kan? Jangan marah, jangan melatah, jangan cepat jangan cepat nak naik darah. Tenang lu, let lu. Orang muda kata.
Ya, sebab apa dia? Allah Ta'ala nak gantikan dengan syurga dengan berkat kesabaran kita. Allahu Akbar. Baik, seterusnya perbincangan kita yang kelima. Ya, nak bahagia macam mana? Jangan kita hanyut di dalam masa silam. Ini dia. Kita selalu apa dia? Throwback. Throwback. Hidup tidak akan menjadi tenang. Tengok masa silam kita, ustaz. Ya, saya teringin nak kembali pada masa silam. Tengok gambar-gambar lama. Ya, umur kita dah semakin meningkat ni, umur 40, 50, 60. Ya, yang atuk-atuk nenek-nenek ni kan. Cu, ambillah tok punya album. Panggil cucu tengok. Ni tengok ni. Ya, Wan. Masa dulu umur 30-an jadi polis, ya. Tengok tok ni masa ni jadi apa dia? Jadi askar. Ya, hari-hari cerita tentang kita dulu, ya. Masa kita tua dulu apa semua. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah kita tak nak kembali pada waktu realiti sekarang ini. Kita boleh pergi, ya, melawat ke zaman silam, tetapi jangan tinggal di zaman silam tersebut. Maknanya hari-hari ni duk throwback. Hidup adalah tentang nak melihat masa depan. Hidup adalah bukan untuk melihat masa belakang, tetapi hiduplah tentang nak melihat masa depan. Masa depan yang kat mana? Masa depan kita adalah akhirat. Orang Islam, masa depan dia adalah akhirat. Ini cara orang mukmin memandang dan melihat. Ini dia. Orang mukmin dia memandang bahawa masa depan akhirat. Jadi dunia ni bukan kerjanya pagi petang siang malam nak throwback, ya, tapi untuk mempersiapkan bekalan menghadap Allah SWT. Ini dia. Boleh melihat, boleh nak pergi visit, nak pergi melawat, ya, masa belakang, ya, nak undur kejap, tapi nak ambil pengajaran, ya, nak jadikan pedoman, nak jadikan sebagai pembelajaran, boleh. Tapi kalau tak move on kita, orang muda kata, ustaz, saya ni dulu pernah bercinta dengan seorang mamat ni, dengan seorang, ya, awek ni, ya, habis tu saya sampai sekarang mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena, apa hal? Ya, move on. Benda dah lepas. Hidup adalah tentang, ya, kita mempersiapkan hidup tentang masa depan kita. Kenapa kita dengar kuliah hari ini? Untuk masa depan kita kan, untuk future kita. Kenapa hantar anak pergi sekolah? Untuk masa depan kan? Kenapa solat? Untuk masa depan kan? Untuk kebaikan kita di akhirat kan? Hiduplah tentang untuk melihat masa depan. Ya, ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, seterusnya, ya, jangan kita bongkar luka yakni parut lama kita, ya. Jangan kita korek-korek benda-benda yang boleh mengguriskan hati kita, ya. Dah benda yang lepas, biarkan lepas. Kita bina hidup baru. Baik, yang keenam, ujian dan cabaran adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, ya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati sekalian, sidang penonton, kehidupan ini penuh dengan ujian dan cabaran, maka pandanglah bahawa ujian ini adalah hadiah daripada Allah Taala. Hadiah kenapa, ustaz? Tanpa cabaran, kita tidak akan mengenal diri kita dan kita tidak akan mengenal potensi diri kita. Ini dia. Bila kita tak ambil ujian, kita tak tahu kan yang mana matematik kita markah 40. Rupa-rupanya saya lemah, ustaz, matematik. Sebab tu kena tambah lagi, improve lagi. Bila kita bila pergi, kita takkan kenal diri kita pandai mancing ke tidak pandai mancing. Bila pergi mancing, punya ustaz, saya tak pandai memancing, saya tak naklah memancing. Nampak tak? Bila kita baca kan, bila membaca buku, ya, baca buku, bila tengok, ya, bila orang buat challenge baca buku siapa cepat, ya, bila ada 5 orang, kita paling lambat sekali, baru kita tahu rupanya kita baca lambat. Jangan sedih dengan cabaran, ya. Cabaran-cabaran tu nak kenal diri kita supaya dapat improvement, baiki diri kita. Syukuri di setiap cabaran yang Allah berikan pada kita. Adventure yang ada ni, ya, bila misalnya, ya, kita berlaku ujian, ya, kenapa ada tikus kat rumah kita? Pocot tikus tu kan, terperanjat kita. Cabaran tu, ujian. Baru kita tahu adanya tikus, rupanya kita takut dengan tikus. Itu baru tikus. Jadi kalau ustaz-ustaz ceramah, dekat dalam kubur nanti ada ular, sujaul aqra, yang akan apa dia? Yang akan mengganas, akan mematuk orang-orang yang tinggal solat, ya. Supaya kita kenal potensi diri kita, kelemahan diri kita untuk kita improvement. Kalaulah tikus pun kamu takut, macam mana ular nanti dekat dalam kubur? Jadi kamu jaga solat, ya, baiki solat, baiki diri, baiki hidup, ya. Tujuan ujian adalah untuk kenal siapa diri kita, di mana kelemahan kita, ada ruang untuk kita baiki hidup kita. Terima kasih ya Allah di atas ujian yang Kau berikan selama ini. Alhamdulillah, banyak potensi-potensi yang mana selama ini
saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan saya kenal banyak kelemahan-kelemahan yang sebelum ini saya tak tahu pun itu adalah kelemahan saya. Dan sebab ujian inilah yang saya nampak kelemahan-kelemahan itu, dan saya ada ruang untuk baiki kelemahan itu. Allahu Akbar. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik. Seterusnya, ya, contohnya lah ujian yang seterusnya, yang mana kehilangan ayah, kehilangan emak, kehilangan anak, dan ya, baik, kehilangan, ya, tentang kasih sayang, yang mana kita hilang kasih sayang, kurang kasih sayang, ya, baik, kasih sayang ini adalah apa dia? Adalah tentang, ya, bila Allah Taala ambil, Allah Taala nak ajar tentang apa dia? Tentang yang namanya rasa kasih dan belas ihsan. Kita tidak akan rasa kasih dan sayang, ya, apabila kita tidak diuji dengan kehilangan. Bila kita kehilangan ayah, masa tu barulah kita ada semangat rasa kasih dan sayang yang tinggi. Ya, bila kita besok, bila dah dewasa, kita tengok anak-anak yatim, kita tahu perasaan dia. Sebab saya juga pernah kehilangan ayah. Contoh, saya juga pernah kehilangan ibu. Masa itulah Allah Ta'ala nak menampakkan, nak beri kekuatan pada kita, dan nak beri apa dia? Nak beri rasa kasih dan belas kepada orang lain. Sebab itu kehilangan itu ada, supaya kita dapat menghargai. Sebab itu kehilangan tu penting. Sebab itu kita kehilangan pasangan. Sebelum ni Ustaz, saya dah couple, bercinta selama ni. Sebelum saya kahwin dengan isteri saya, 10 orang dah sebelum saya bercinta. Kenapa awak boleh setia dengan isteri? Sebab saya pernah dikecewakan 9 kali. Yang ke-10 ni saya akan hargai, Ustaz. Nampak tak? Hidup ni Allah Ta'ala jadikan ianya sebagai satu hadiah kepada kita, bagi orang-orang yang memandang dengan pandangan sangkaan baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya yang ke-7, kebahagiaan hati. Ya, yang pertama dia datang daripada insan yang sentiasa memaafkan dirinya dan juga orang lain. Dalam hidup kita banyak silap kan? Maafkan diri kita, beri peluang untuk diri kita, baiki diri kita. Dan jangan biarkan kita ini Jangan biarkan kita ini terus dengan kekecewaan, putus asa. Ya, baik. Cara nak bahagia, maafkan diri, maafkan orang lain. Sebelum tidur, maafkan seramai mungkin, supaya hati kita bersih. Memaafkan, dia tidak mengubah sesuatu yang berlaku pada masa lalu, tetapi dia memberi ruang untuk kita, ya, baiki diri kita dan mendapatkan nikmat kebahagiaan. Yalah, kalau orang dah langgar kita, ya, kalaulah dah kemik, memang maafkan, memang tak berubahlah kita. Tapi memaafkan itu, dia dapat mengubah situasi kehidupan kita, yang mana selama ni berdendam, yang mana selama ni rasa hati tak tenang, menjadi tenang, menjadi tenteram. Ya, ini cara hidup kita kalau kita nak bahagia. Ya, insya-Allah, kita akan bincangkan pada episod yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih semua dapat bersama dengan kita. Banyak lagi perkongsian kita nak bincangkan. Ya, maka kesimpulannya, nak bahagia ini kembalilah pada Allah Taala. Bahagia adalah bukan sesuatu yang kita boleh buat-buat, kita boleh reka-reka, kita boleh beli. Bahagia adalah sesuatu yang mana kita mesti kena cari dengan jalan mendapat redha Allah, ya, yang mana kita kena dekat kembali pada Allah. Kalau kita tak bahagia, tanya diri kita, macam mana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, patutlah saya tak bahagia, Ustaz. Jadi nak buat macam mana? Kembalilah pada Allah. Jauhkan dosa, tingkatkan ibadah, tingkatkan kualiti ibadah. InsyaAllah kita semua dapat kebahagiaan. Maafkan Ustaz, ya. Doakan Ustaz kita bertemu lagi di lain masa. Terima kasih pada pihak penganjur kita, iaitu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, ya, yang sponsor kita punya FB Live kita. Dan sahabat-sahabat yang ada kelapangan rezeki, boleh tekan button share, dan juga bolehlah memberi sumbangan kepada Surau An-Nur ini. Di ruang komen kita ada pin nombor akaun, ya. Mudah-mudahan dengan sumbangan sahabat-sahabat semua, ya, dapat merancangkan lagi pengimarahan, ya, program-program yang telah diatur oleh pihak surau, ya, pada masa akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan ke mana-mana, insya-Allah teruskan setia bersama Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan pada episod-episod yang seterusnya, insya-Allah. Sebelum meninggalkan FB Live kita, tekan button share. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat kita yang tak dapat menonton pada saat ini, ada ruang dan peluang untuk melihat dan menonton pada akan datang
Melalui apa dia? Melalui timeline Facebook kita. Dia buka Facebook kita, nampak ustaz dan ceramah. Oh, bolehlah singgah kejap. Kita pun dapat berkongsi pahala insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih yang sudi menonton, terima kasih yang share dan terima kasih kepada pihak penganjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak ya Allah. Dosa kami ya Allah yang kecil maupun dosa kami yang besar. Dosa kami ini ya Allah bagaikan buih-buih di lautan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, api lighter ya Allah. Api lighter pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya san api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, kami rindu saat mana kami boleh solat di masjid dan di surau seperti biasa. Ya Allah, kami sedih ya Allah tatkala mana saat ini kami solat jarak-jarak ya Allah. Kami tak mampu untuk bertemu dengan ibu ayah kami yang jauh di sana ya Allah. Kami tak mampu ya Allah untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, kami rindu hidup tanpa SOP ya Allah. Angkat wabak ini ya Allah. Angkat wabak COVID-19 ini ya Allah. Kami sedar kerana ianya berlaku disebabkan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampun dosa-dosa sekalian daripada kami ya Allah. Ya Allah, didik kami ya Allah. Pimpin kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini bakal-bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran kematian-kematian kami ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, tatkala mana kematian itu datang ya Allah, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah, seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada sakit sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang ada pasangan ya Allah, bahagiakan kami ya Allah. Yang ada anak, jadikan anak kami anak soleh dan solehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat yang banyak. Terima kasih pada yang berkongsi. Ya Allah, berilah orang-orang yang kongsi video ini memberi pahala yang berganda dan dihantar ke syurga Allah, dan juga diberi pahala tanpa ya, diberi pahala yang sangat banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.